Bismillahirrahmanirrahim. Faedah surat 16. Yang lain-lain yang boleh baca, saya biar baca sendiri lah tu kan. Yang perlu baca sini supaya tak sampai ke tempat yang kita nak masukkan. Faedah surat 16. Kata-kata hikmah sebagai penenang bagi wanita. Seandainya semua orang mengetahui realiti kedudukan wanita, seandainya semua orang mengetahui realiti kedudukan wanita dalam Islam, nescaya pasti mereka akan bersaing untuk memuliakan kedudukan kaum wanita. Lau arafa kullu syakhsin makanata al-mar'ati haqiqatan fil Islam la saru ayyatanafasu fi ri'ayatihim laha. Kalau semua orang tahu realiti hakikat sebenarnya kedudukan wanita, baru orang akan berlomba-lomba untuk memuliakan wanita. Tapi oleh kerana bukan ramai yang tahu kedudukan wanita, mereka hanya faham wanita ni lemah. Itu yang ada dalam kepala kita. Orang kata, wanita pun kata kami ni lemah, kami ni lemah, kami tak boleh buat apa, kami hanya apa, kedudukan kami hanya setakat itu saja. Tapi sebenarnya kalau dah semua orang tahu kedudukan wanita sebenarnya, maka semua orang akan berlomba-lomba untuk memuliakan kedudukan kaum wanita. Makna bersaing untuk jaga wanita itu, nak merawat wanita itu kalau dia tahu kelebihan. Pertama sekali, al-mar'atu 'indama takunu ibnatan fa innaha taftahu baban minal jannati liwalidiha. Ketika di zaman kanak-kanak, wanita ni ketika di zaman kanak-kanak, kaum wanita lah yang merupakan anak kunci pintu syurga bagi kedua ibu bapa. Allah, wanita ni lah yang merupakan anak kunci pintu syurga bagi kedua ibu bapa. Lelaki dah, anak perempuan. Sebab tu zaman dulu, zaman jahiliah, bila mereka dapat anak perempuan, mereka rasa perempuan ni hina. Sebab tu mereka sanggup bunuh anak perempuan. Bila dapat anak perempuan, mereka rasa dalam keadaan leceh lah, hina ada anak perempuan ni. Sebab apa? Anak perempuan ni punca kemaksiatan. Tetapi Islam telah menaikkan kedudukan wanita. Jadi dialah merupakan anak kunci pintu syurga bagi kedua ibu bapa. Kenapa nak jaga bukan senang anak wanita ni, anak perempuan. Laki tak apa, biar pergi mana pun tak apa, perempuan tak boleh, nak kena jaga. Silap sikit, macam-macam jadi masalah. Yang kedua, wa'indama takunu zawjatan fa innaha tukmiru nisfa dini zawjiha. Ketika menjadi isteri, dah kecil, dah besar, jadi isteri orang pula. Ketika menjadi isteri, mereka lah yang akan menyempurnakan separuh daripada agama suaminya. Kerana mereka lah menyelamat agama suaminya. Sebab isteri yang pandai menjaga suaminya. Kalau tak ada isteri, macam-macam boleh berlaku. Jadi sebab ada isteri, seorang tu selamat iman dia. Tambah-tambah zaman fitnah macam ni, isteri lah sebagai penutup segala maksiat. Jadi isteri ni seolah-olah dia telah menyempurnakan separuh daripada agama suami dia. Jadi suami dia dulu sembahyang dapat 1 pahala, 27 pahala. Bila dah berkahwin, kali dengan 70 kali ganda. Itu yang dikira. Yang belum dikira, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang lipatkan diganda mereka apa yang Allah kehendaki. Jadi mana isteri lah menyempurnakan separuh daripada agama suaminya. Yang ketiga, wa'indama takunu umman fa innal jannata tahta aqdamiha. Ketika menjadi ibu, syurga berada di bawah telapak kaki mereka. Allah. Tengok wanita tadi
sebagai penyempurna agama suami. Sekarang bila naik dapat anak jadi ibu pula. Allahu Akbar. Syurga berada di bawah tapak kaki mereka. Allah, jasa ibu tak boleh nak dibawa mati. Itu alangkah untungnya mereka yang masih ada ibu. Jagalah. Allah tak terbayang. Walau pakai macam mana pun ibu kita, tapi dia tetap syurga berada di bawah telapak kaki mereka. Kalau nak terangkan ni sampai pagi besok tak habis tentang apa? Ibu. Justru itu marilah kita bersama-sama membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah kaum wanita dengan mengajarnya atau memudahkannya untuk pergi belajar agama atau mendapatkan kitab agama yang boleh menjadi penemannya walau di mana dia berada. Janganlah kita ketinggalan dalam usaha ini, kerana kebanyakan kaum wanita adalah suri rumah sepenuh masa. Allah. Jadi kita kena bantu mereka ni suri rumah sepenuh masa. Kenapa? Mereka ni agama sebenarnya yang ada pada kaum wanita ni kurang. Sebab dia bila datang haid, dia nak buat ibadat tak boleh. Itu kata kurangnya agama. Kalau dalam sebulan, kalau haidnya 15 hari, maka dia boleh buat ibadat 15 hari saja. Allah. Lemahnya. Begitu dari segi akal pun kurang. Sekali di zaman Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anhu, dia kematian suaminya. Bila Abi Aidah, ada beberapa ulama jumpa Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu. Dia kata, Tuan Syekh, kami syur pada Tuan Syekh. Kenapa Rabi'ah Adawiyah dia kematian suami dan dia pun dah beriddah. Perempuan ni wanita yang solehah, kan? Solehah. Jadi yang layak ni Tuan Syekh, kami syurkanlah. Ni semua ulama-ulama juga, anak murid dia. Tuan Syekh yang berkelayakan, kerana Tuan Syekh pun wali Allah. Ini wali Allah juga. Lebih baik Tuan Syekh masuk bina Rabi'ah. Jadi bila disyorkan, dia pun tak setuju. Pergilah ke rumah Rabi'ah. Rumah berkunci, tingkap tutup. Lalu mereka ketuk, bunyilah dalam pun ketuk juga. Lalu mereka pun bagi salam daripada luar, dijawab salam daripada dalam. Lalu mereka datang bertiga memperkenalkan, kami ni sekian-sekian, ini kami bawa Syekh kami, Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, dengan satu hajat yang besar. Satu hajat yang besar, ringkaskan nak masuk Minang Rabi'ah. Lalu Hadrat Rabi'ah radhiyallahu anha berkata, yang datang tiga, aku wanita seorang, siapa dia? Dia kata, kami bagi pihak Tuan Syekh kami, Syekh Hasan Basri. Lalu Rabi'atul Adawiyah berkata, saya akan setuju bila dijawab beberapa soalan. Seandainya soalan ini dapat dijawab, barulah saya sedia. Jadi dua orang yang bawa menemani Syekh ni, dia kata, takat soalan, Syekh ni ulama besar, dia ahli sufi, kan? Tanyalah, insya-Allah Tuan Syekh kami boleh jawab. Rabi'atul Adawiyah pun berkata, baiklah, kan? Saya nak tanya soalan pertama. Setiap orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang akan mati. Jadi agak-agak Tuan, saya ni bila mati, kan? Bila masuk kubur, kan? Agak-agak kena tak soal Munkar dan Nakir? Tuan Syekh nak jawab macam mana? Ni bab dalam kubur. Nak tahu kena jawab Munkar dan Nakir ni. Dia pun tak tahu juga macam mana saya nak jawab. Saya pun tak mati lagi. Kamu ni ditanya ataupun tidak.
ataupun kamu diberi kelonggaran? Saya pun tak tahu. Sebab saya sendiri pun tak tahu. Jadi soalan pertama tak boleh nak jawab. Baiklah, soalan kedua, kan, setiap orang akan melintasi titian sirat, kan, yang siratul mustaqim. Agak-agak tuan, boleh tak saya lintas dengan lintas titian sirat ini pantas seperti kilat? Lalu Tuan Syekh kata, soalan ni pun aku nak jawab pun tak boleh. Aku pun tak tahu sama ada aku boleh melintas titian siratul mustaqim ni, kan, pantas seperti kilat ataupun tidak. Macam mana aku nak terangkan bahawa kamu, kan, dapat lintas macam seperti kilat? Aku pun tak tahu juga. Jadi dah dua tak boleh jawab. Baki satu soalan. Allah, Tuan Syekh, kan, setiap orang, ada orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Agak-agak Tuan Syekh, saya boleh tak masuk syurga tanpa hisab? Jadi Tuan Syekh tengok dinding, kata macam mana aku nak jawab. Walaupun kita tahu ada amal yang boleh menyebabkan masuk syurga tanpa hisab, tapi diri sendiri tak tahu. Nak kata orang lain masuk tanpa hisab pun tak tahu nak beritahu. Kerana perkara ini belum berlaku lagi. Saya tak boleh bagi tahu sebab saya pun sendiri tak tahu saya akan masuk tanpa hisab ataupun tidak. Allah Akbar. Lalu Rabi'ah pun berkata, kalau begini tak boleh lah. Lalu dua orang ni kata, yang bawa share ni kata, tak bolehkah bagi solat ekstra? Ini soalan semua hak dalam bumi ni, mana nak dijawab? Solat ekstra tak boleh ke? Lalu Rabi'ah kata, boleh solat ekstra. Baiklah, Allah SWT cipta lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita, kan? Allah bagi akal dan Allah bagi nafsu. Pada lelaki, nisbah dengan perempuan, Allah bagi akal berapa, dan begitu nafsu, Allah bagi pada lelaki berapa dan nisbah pada perempuan berapa. Bila dengar soalan ni, dia asal pasti bersenyum. Soalan ni yang zahir, yang syariat, kan, mudah ya. Dia kata, wahai Rabi'ah, kalau soalan macam ni senanglah. Ditanya hak dalam kubur, hak kita sirat, kita tak nampak. Hak yang ni aku boleh jawab. Ya, silakan Tuan Syekh. Lalu dia beritahu, wahai Rabi'ah, Allah SWT cipta lelaki dan perempuan, dia bagi akal. Tapi akal lelaki 9/10. Wanita ni 1/10 saja. Rabi'ah kata, amboi, cerdiknya lelaki, kami ni 1 saja, nak dibandingkan dengan apa? Lelaki 9. Dan nafsu pula, lelaki 9/10. Tetapi lelaki pula, nafsu dia 1/10. Wanita nafsu dia 9/10. Isbah dia. Dibandingkan nafsu lelaki sikit, nafsu perempuan banyak. Lalu Rabi'ah pun jawab, Masya Allah, tadi akal lelaki lebih, akal perempuan kurang. Nafsu lelaki kurang, nafsu perempuan banyak. Tapi yang saya heran, orang cerdik-cerdik pun mencari nafsu banyak. Orang yang ada akal pendek pun tak cari. Tak cari pun orang apa yang nafsu sikit. Walaupun nafsu banyak, tetapi Allah pelihara dengan sifat malu. Nak tunjukkan wanita ni, kalau kita tahu kedudukan dia, Allah Akbar, walaupun 1, tapi kalau dijaga betul, dia lebih cerdik daripada orang lain. Allah Akbar. Justru itu, marilah kita bersama-sama membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah kaum wanita dengan mengajarnya atau memudahkannya untuk pergi belajar agama atau mendapatkan kitab agama yang boleh menjadi penemannya walau di mana dia berada. Janganlah kita ketinggalan dalam usaha ini, kerana kebanyakan kaum wanita adalah suri rumah sepenuh masa. Saya wanita bekerja berkhidmat 24 jam sehari semalam. Saya lah ibu, saya lah isteri, saya lah anak perempuan, saya lah menantu, saya lah jam loceng, saya lah tukang masak,
saya pembantu rumah, saya lah guru, pentadbiah, penang jiwa, pelayan, nenek, jururawat dan sebagainya. Saya sentiasa berkhidmat siang dan malam. Saya sentiasa on call. Jadi hargailah saya, hargailah wanita, bantulah saya, hantarlah saya belajar supaya saya dapat menyelesaikan masalah agama berkaitan diri saya sendiri. Sebab tu ni memberi pengajaran kepada suami-suami, bapa-bapa, hargailah wanita, hantarlah mereka belajar. InsyaAllah lelaki, suami atau bapa tidak akan rugi, bahkan akan mendapat banyak kebaikan dan manfaat. Allah. Sekarang barulah kita masuk pengenalan kitab haid, istihadah dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Pengenalan darah-darah wanita. Darah yang keluar daripada rahim, daripada kemaluan perempuan terbagi kepada 3 jenis darah. Ada 3 jenis ya. Yang besar-besar ni saja. Ini walaupun 3, tapi nak faham ada 3 tahun. Sebab tu kena belajar sungguh-sungguh kan. Darah yang keluar perempuan tak banyak. Yang lain kata darah itu sikit-sikit ya. Darah fasad, darah ni apa. Tapi yang besar ni 3 saja. Dalil semua ada kat bawah. Tak perlu saya baca lah. Yang pertama sekali haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Ketiga-tiga darah ini keluar daripada rahim perempuan. Daripada rahim perempuan. Cuma perbezaannya, walaupun haid darah, nifas darah, istihadah darah, tetapi dia ada perbezaannya. Haid darah. Haid adalah apa? Darah yang keluar daripada rahim wanita ketika sihat. Haid ni apa? Darah. Bukan coklat, bukan cokodok, bukan pas. Haid ialah darah. Jadi kalau kita faham dia kata darah, jadi apa-apa datang kita kena faham, oh darah. Kalau ada orang tanya, keputihan tu ustaz, apa hukum haid ke? Pun dia tak tahu. Saya kata apa takrif haid. Nanti kita akan sampailah. Antaranya haid itu darah. Kalau darah, baru kita beritahu darah. Darah apa pula? Bukan keputihan, bukan air putih dan sebagainya lah. Nanti kita akan sampai semuka lagi. Darah yang keluar. Makna darah yang keluar, bukan darah yang dipam masuk. Kan kita sakit tambah darah. Bukan darah tu. Darah yang keluar daripada rahim, daripada kemaluan wanita. Jadi darah yang keluar daripada rahim ni baru kata haid. Tapi kalau darah yang keluar kok lain. Dulu ada satu orang tanya saya, telefon daripada Sarawak. Dia kata, ustaz, saya dikerja di Jabatan Agama. Alhamdulillah. Dia kata ada orang tanya saya, dia tengok darah dia keluar kok telinga. Dia kata darah dia, warna darah haid. Bau dia, bau darah haid. Adakah ni darah haid? Lepas tu saya tahu, dah habis. Tak kat tu ustaz. Jadi saya beritahu, awak tahu tak takrif darah haid tu apa ni? Darah tu darah sama. Darah dan blok kat tengah pun darah. Tapi darah yang keluar daripada rahim, bukan keluar daripada telinga. Jadi bila kita faham formula tu, darah yang keluar daripada rahim, bukan daripada telinga. Jadi ini pun orang silap faham. Walaupun warna dia sama, baunya sama, tetapi tak dinamakan darah haid. Sebab apa? Keluarnya salah tempat. Bila salah tempat, dia tak nama darah tu kan? Allah. Syarat darah tu yang keluar, bukan yang darah yang dipam masuk. Walaupun dia ambil yang mana tahu ada tabung simpan darah haid. Tak ada lagi ada. Pokok zaman sekarang dia kata darah dah tak boleh dapat darah hidau semua kan. Simpan darah haid. Nak bawa masuk pun tak kira. Dia pasal apa? Pengenal haid itu darah yang keluar, bukan darah yang masuk. Walaupun sopa, walaupun dia ada ciptaan, tak boleh. Ini belum takrif yang sebenar. Nanti sampai lagi 2 muka surat kan. Darah yang keluar daripada rahim wanita ketika sihat badannya.
makna dia keluar ketika sihat, bukan ketika sakit. Nanti ada orang tanya, Ustaz, period saya datang ni masa saya demam. Betul tak? Ya betul. Dia kata ketika sihat, makna sihat badan dia okey. Dia hanya benda sakit sikit, demam, pening kepala tu biasa, normal lah. Tapi darah haid boleh keluar ketika tu. Makna dia sihat badan dia, cuma dia ada sikit dia punya ni kacau. Tu ya. Makna ketika sihat badan dia. Ketika lemah badan dia, ketika ada penyakit kronik, dia jarang keluar. Darah haid ni akan keluar ketika badan dia betul sihat. Allah Akbar. Ini tanda apa? Bila darah keluar daripada wanita, tanda wanita itu sihat. Bila darah keluar pada wanita tu, tanda dia sihat. Kalau darah tak keluar daripada dia, itu tanda dia tak sihat. Ini kena faham ni. Jadi sepatutnya kaum wanita kena berterima kasih kepada Allah SWT yang telah menetapkan ketentuan untuk anak Adam, wanita ni, dengan datangnya darah haid. Bila datang darah haid, keluar darah haid tu, makna dia kesihatan dia sihat. Walaupun ada penyakit-penyakit lain, kita tak kira. Keluar darah ni menyebabkan dia jadi sihat. Misalnya kita tengok orang dah buat kereta. Bawa kereta apa pun, dia ada minyak hitam. Cukup masa minyak hitam tu dia kena tukar tak? Kena tukar. Kalau tak tukar, rosak kereta. Minyak hitam tu ditukar, ganti dengan minyak baru pula. Macam tu wanita. Dia ada minyak hitam dia akan keluar minyak hitam tu, dia akan sihat. Dia akan datang baru pula. Dia dimasukkan. Dia tak masuk ni, dia datang ni. Ni keajaiban Allah Akbar yang dia datang. Allah. Dia baru dia sihat. Tapi kalau darah hitam macam kereta tadi, kalau tak buang kereta rosak. Macam tu wanita kalau tak keluar darah hitam dia, tak keluar darah haid dia, apa akan jadi? Siapa yang ada isteri dia tahulah. Macam kalau anjing, ni saya kata nanti saya bagi tahu, bukan wanita saja yang datang darah haid, binatang-binatang. Binatang-binatang pun datang haid juga. Ada binatang yang dia tak keluar ni. Anjing, cicak, arnab, kuda, kelawar, serigala, unta. Tapi dalam ni ada perbahasan lagi 20 suat ada perbahasannya. Jadi binatang-binatang ni pun datang haid juga. Contoh dia anjing. Kalau anjing tu tak keluar darah haid, anjing betina lah, ni jantan tak ada. Anjing betina. Anjing betina dia ada darah haid. Tapi kalau tak keluar darah dia, dia akan jadi gila. Tu orang panggil anjing gila. Dia tak kena orang, dia tak gigit orang kan. Mana bila keluarkan darah tu menormalkan dia. Wanita lah, dia bukan ditasbih bersama dengan binatang dah, tapi darah dia bila keluar menyihatkan dia. Kalau tak keluar, itu kan nak marah. Kadang dia beradang lah, kadang dia merajuk lah, kadang cakap lembut jadi cakap kasar lah. Suami dia perang, tak pernah ni. Bila dia cakap dia merajuk, dia tahu. Yang datang pilih ke? Dia bersenyum kan. Jadi kalau siapa nak tahu isteri dia, bila dia kahwin dia tahu lah. Kalau tak kahwin dia tak kahwin. Dia akan tahu, tengok perangai dia berubah. Ada daripada lembut mungkin jadi keras, ataupun yang keras jadi lembut. Ada yang tak suka merajuk, dia merajuk. Ada yang suka bercakap, bercakap. Macam-macam jenis ikut tabiat wanita tu. Bila dia datang ke dia, kita tengoklah minyak hitam yang kita tukar kita. Ada yang yang baiknya, ada yang tak baiknya, ada yang first classnya. Tengok macam tu juga. Wanita dia ada first classnya. Bila keluar saja, dia akan menyihatkan badan dia. Sebab tu bila keluar suka dia. Allah Akbar. Istihadah, darah yang keluar sama juga macam darah haid. Darah yang keluar bukan darah yang dimasuk, darah yang keluar daripada rahim wanita juga. Sama tak ada. Cuma beza dia pada selain daripada hari-hari haid, hari-hari yang datang darah haid ataupun darah nifas. Nanti kita akan bahas satu persatu juga. Baik, kemudian nifas, darah yang keluar juga daripada rahim juga. Rahim wanita setelah melahirkan anak. Ini saja kan. Ini tiga-tiga kita tengok darah wanita yang keluar daripada kemaluan, cuma beza dia satu ketika sihat, satu ketika bukan masa haid atau bukan masa nifas, satu lagi keluar ketika melahirkan anak.
Ini perlu dibahaskan dengan cara detail. Mungkin tadi soalan yang dia tanya pembedahan. Tak sabar sampai bab ni. Tapi ni sebenarnya dekat ujung ni. Tak apalah, saya jawab dulu kan. Saudara perempuan saya setelah menjalani pembedahan, melahirkan anaknya yang kedua, darah kebiasaannya keluar 7 hari. Darah apa saya pun tak tahu. Darah kebiasaan keluar 7 hari, darah haid ke darah nifas lepas lahir anak ni. Kemudian suci dan datang semula pada hari ke-13 ke-15. Beliau setiap tahun qada puasa 15 hari. Walaupun hanya meninggalkan puasa 7 hari pertama kedatangan darah, harap dapat pencerahan. Jadi darah kebiasaan keluar 7 hari, darah haid kebiasaannya kemudian suci suci dan datang semula pada hari ke-13 sampai 15. Jadi suci dia belum sempurna lagi. Sebenarnya bila darah dah keluar 7 hari, kalau nak kata suci, sekurang-kurang suci, paling minimal suci mesti 15 hari. Jadi kalau darah dah keluar 7 hari, lepas tu suci 3 hari, masih suci belum selesai lagi, dia mesti 15 hari. Mana di gap ni mesti ada 15 hari. Kalau tidak, suci dia belum cukup lagi. Tak apa, itu belum terang lagi ni. Jadi darah dia ni 7 hari, darah haid. Okey. Bila satu orang wanita kata dia suci, lepas ni hari ke-8 tak keluar, 9 tak keluar, 10 tak keluar, 11 tak keluar, 12 tak keluar, 13 baru keluar. Daripada 8 sampai 13 berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. 5 hari tak keluar. Ini kalau kita kata suci, memang suci, tapi belum cukup lagi. Dia mesti ada 10 hari lagi. 10 hari lagi baru boleh kita suci. Mana suci dia belum cukup lagi. Haid dia 7 hari. Baik, ada kebiasaan 7 hari. Tapi suci dia belum cukup lagi 15 hari. Baru 5 hari. Maka darah yang keluar lepas ni 13, 14, 15. 13, 14, 15. Darah ini dijadikan darah istihadah. Darah ni keluar tempat suci. Makna dia istihadah. Bila kata istihadah makna dia suci. Boleh semayang dalam keadaan ada darah. Cuma cara-cara orang beristihadah. Boleh semayang cara orang beristihadah. Nanti kita akan terangkan cara orang semayang, cara istihadah. Boleh bersama dengan suami. Jadi darah ni bukan darah haid. Mana darah ni darah istihadah. Makna dia suci. Pada hukum dia suci. Jadi 5 hari, darah keluar 3 hari. Campurkan darah ni jadi istihadah, baru 8 hari. Baki tak keluar, campurlah bagi sampai 15 hari. Mana suci dia paling kurang, paling minimum atas mazhab Imam Syafi'i mesti 15 hari. Tak boleh kata, Ustaz saya keluar darah, lepas tu suci 5 hari, lepas tu keluar darah, ni haid lagi. Tak boleh. Dia paling kurang mesti 15 hari. Tapi cara kiraan kita kena tahu. 7 hari dan datang darah, bulan suci, bulan datang darah lagi, ada kiraan dia. InsyaAllah kena sabarlah kan. Ini saya terangkan satu contoh dia. Macam soalan ni lah. Jadi mana dia, kalau lah keluar 7 hari, kemudian suci dan datang semula pada hari ke-13. Suci dia baru 5 hari. Tidak ada formula dalam atas mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada formula yang mengatakan suci 5 hari. Sebab kita terima kasih kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab apa? Kita pun tak sanggup buat macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat tesis, pergi rumah ke rumah, pintu-pintu, macam orang Nabi Raya. Dia pergi pintu-pintu tanya, makcik punya darah berapa? Keluar macam mana? Anak makcik punya mana? Pergi rumah. Kalau kita pergi, dia tanya makcik, anak darah makcik, apa dah tanya darah? Mesti kena halau dia, kena hukum dia. Tapi Imam Syafi'i nak tahu sampai tahqiq macam tu. Dia buat kajian, pergi jumpa, sampai dia dapat kaji semua tengok. Dia tengok paling minima suci wanita 15 hari. Tak boleh kurang dah. Tapi sekarang macam-macam kata, suci saya 7 hari, suci saya 8 hari, tak ada. Mana boleh kata suci 7 hari? Ini Imam Syafi'i punya fatwa dah keluar dah. Paling minima suci 15 hari. Dan insya-Allah ni semua ke depan lah. Belum saya masuk tengah-tengah ni, paksa saya nak jawab juga kan. Kalau tidak orang kata apa ustaz tak mau jawab. Sampai saya tak sabar benda ni kan. Jadi beliau setiap tahun qada puasa 15 hari. Walaupun hanya meninggalkan puasa 7 hari. Jadi memanglah masa haid 7 hari dia tak puasa. Kemudian dia suci dia puasa. Kemudian hak 15. Jadi dia tak puasa dia kena qada lah. Dia kena qada.
Masa suci tu, budak pada 13-15 tu pun dia kena puasa. Walaupun keluar darah. Itu bukan darah haid. Darah istihadah tak menegah daripada puasa. Darah haid saja menegah daripada puasa. Tapi puasa wajib diqada. Jadi nanti bab pembedahan kita akan sampai. Kalau rajin baca di belakang ada soalan jawab tentang pembedahan. Satu orang dibedah. Kalau bedah, jadi dah melahirkan anak melalui operation. Jadi darah keluar. Darah keluar tu darah nifas atau tidak. Jadi di sana kita nak tengok darah yang keluar tu daripada mana. Kalau keluar daripada tempat pembedahan, itu tak nama darah ni nifas. Walaupun warna dia, bau dia darah nifas, tapi tak dipanggil darah ni nifas. Jadi kita kena faham darah nifas ni tak ada. Darah yang keluar daripada rahim, bukan keluar daripada tempat operate. Bukan keluar daripada tempat pembedahan, tapi keluar daripada rahim. Kalau darah tu keluar daripada tempat rahim, baru dipanggil